Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada video kali ini, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, dan juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita. Kemudian mari sama-sama kita membaca doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid yang Ustaz sayangi dan Ustaz hormati, selamat datang ke video pelajaran Hot tahun 2. Di dalam tajuk kita pada hari ini, insya-Allah kita akan sambung pelajaran 6, khususnya untuk murid-murid Siraj Abdullah Ibn Mas'ud, dan juga murid-murid yang mungkin ada daripada sekolah lain yang juga menonton video pembelajaran ini. Ustaz ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana sudi menonton video pembelajaran ini. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kamu semua dalam pembelajaran seni khot, ya, insya-Allah. Bagi yang belum tekan butang subscribe, like, komen dan share, bolehlah tekan butang subscribe supaya kamu dapat, supaya kamu dapat info ataupun kamu dapat makluman-makluman terbaru berkenaan dengan video-video yang Ustaz akan keluarkan nanti, insya-Allah. Kepada ibu bapa yang mungkin sama-sama menonton video pembelajaran ini dengan anak masing-masing di rumah, saya ucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang sama-sama memberi sokongan, yang memberi bantuan kepada pembelajaran PDPR kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih di atas pengorbanan masa ibu bapa untuk membimbing anak-anak di rumah. Semoga video pembelajaran saya ini membantu anak-anak masing-masing yang belajar di rumah, insya-Allah. Kepada guru-guru Hot juga saya ucapkan terima kasih kerana sudi berkongsikan video pembelajaran ini kepada anak murid masing-masing, dan apa yang saya harapkan, video pembelajaran ini sedikit sebanyak dapat membantu semualah, dapat membantu guru-guru dan dapat membantu murid-murid dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah, insya-Allah. Okey, kita akan teruskan pembelajaran kita pada video kali ini, iaitu tajuk pelajaran kita. Tajuk pelajaran kita iaitu pelajaran 6, perkataan bersambung pada huruf yang bersegi, pada huruf bersegi, iaitu Ustaz sambung lagi pembelajaran kita di video kali ini, iaitu huruf mim, tapi kita akan fokus kepada huruf mim yang berada di awal sahaja. Pada video pembelajaran ini, pelajaran 6, huruf mim yang bersambung, kita akan ambil ataupun kita akan belajar huruf mim yang berada di awal sahaja.
pada muka surat 47 ya. Boleh buka buku teks di muka surat 47 insya-Allah. Baik, seterusnya kita akan tengok objektif pelajaran. Apa yang kamu akan dapat selepas menonton video ini? Yang pertama, Ustaz harapkan kamu dapat mengenal dan menulis kaedah penyambungan huruf-huruf Arab dan Jawi mengikut kaedah gaya khot nasah pada huruf bersegi ya. Huruf bersegi itu yang kita belajar iaitu huruf mim ya. Membezakan bentuk huruf tunggal depan huruf tunggal dengan huruf bersambung pada huruf bersegi. Di waktu kamu darjah 1 dulu, kita dah belajar huruf mim tunggal, mim yang tidak bersambung. Tetapi di dalam pelajaran tahun 2 ini, kamu akan belajar huruf mim yang bersambung ya. Yang bersambung. Jadi di dalam video ini kita akan memfokuskan huruf mim yang bersambung di awal dulu, kerana dia ada yang berada di tengah dan dia ada yang berada di akhir. Jadi pada video kali ini kita belajar yang sambung, bagaimana kita nak sambung huruf mim yang berada di awal. Okey. Baik, sebelum kita menulis, sebelum Ustaz menunjukkan penulisan bagaimana cara menyambungnya, Ustaz nak berkongsi dengan kamu, kita nak ulang kaji sedikit huruf mim yang tunggal ya. Huruf mim tunggal, bagaimana bentuk dia, bagaimana dia berada di atas garisan ke, dia berada di bawah garisan ke. Mari kita sama-sama kita tengok. Yang pertama, mari kita tengok ini huruf mim ya. Kamu nampak dekat situ, dia ini adalah huruf mim. Huruf mim di dalam penulisan khot nasah dia ada dua bentuk. Ini kita dah belajar pada tahun 1 ya. Tahun lepas kita dah belajar di tahun 1, khot tahun 1, huruf mim tunggal ya. Kita belajar dua huruf mim, iaitu mim yang ditarik panjang dan kemudian mim yang ekornya ekornya pendek ya. Dan huruf mim ini dia berada di atas garisan. Kepala dia berada di atas garisan, manakala ekornya itu berada di bawah garisan. Ini siapa yang lupa tu, tengoklah balik ya. Ustaz dah buat revision dulu, Ustaz buat ulang kaji sikit sebelum kita masuk kepada pelajaran yang baru ya. Jadi ini huruf mim. Siapa yang tak ingat, oh ini huruf mim, oh lupa. Siapa yang tengok video ni, Ustaz harap kamu dapat ingat balik dan kamu dapat faham balik ya. Ini huruf mim. Siapa yang tak ingat ataupun macam mana nak buat huruf mim tunggal ni Ustaz, boleh tengok video Ustaz di dalam tajuk pelajaran tahun 1. Video pembelajaran ada Ustaz tunjukkan cara menulis huruf mim. Kat situ kamu boleh berlatih balik ya. Baik. Kemudian kita akan tengok apakah huruf mim lagi yang dikategorikan sebagai kelompok-kelompoknya. Kita nak tengok ya. Huruf mim terdiri daripada kumpulan huruf yang bersegi. Sebab itu tajuk pelajaran kita perkataan bersambung pada huruf bersegi. Huruf bersegi itu huruf apa? Huruf bersegi itu adalah huruf, di antaranya adalah huruf dal, huruf zal, huruf sad, huruf dad, huruf ta, za, ha, mim ya, dan huruf mim. Baik. Jadi pada video kali ini kita akan belajar ya bagaimana untuk menyambung perkataan pada huruf bersegi. Huruf bersegi yang kita masukkan pada video kali ini adalah huruf mim ya. Huruf mim yang bersambung di awal. Kenapa dia dikatakan huruf yang bersegi? Kerana bentuk huruf mim itu dia seperti segitiga, dia berbentuk segitiga. Tu nampak tak Ustaz tunjukkan dekat situ, ada bentuk banyak segitiga kat situ. Kepala huruf mim tu bentuknya adalah segitiga. Kat situ ya. Boleh tengok balik video pembelajaran Ustaz, video di tahun 1. Tapi tak apa, nanti waktu sesi penulisan Ustaz akan tunjukkan juga menulis huruf mim tunggal dan menulis huruf mim yang bersambung ya. Insya-Allah tak ada masalah. Okey, seterusnya kita tengok huruf mim yang bersambung. Inilah yang kita akan belajar. Ustaz akan tunjukkan bagaimana cara menulis huruf mim yang bersambung di awal ya. Tadi huruf mim yang tunggal. Yang ini adalah huruf mim yang bersambung di awal. Ini yang kamu akan belajar nanti. Macam mana kita nak sambung, apa yang dibuang, apa yang dikekalkan, dekat mana kita nak mula, macam mana cara menulisnya. Semuanya Ustaz akan tunjukkan dalam sesi pembelajaran dalam teknik penulisan nanti, insya-Allah. Baik, seterusnya kita tengok. Ini adalah beza
perbezaan antara huruf tunggal dan huruf yang bersambung. Itu huruf tunggal. Tunggal dia ada dua. Ya, bentuk huruf mim tunggal ada dua. Satu yang ekornya panjang, satu lagi ekornya pendek. Ya, apabila dia disambung, apabila dia bersambung, dia jadi satu. Ya, yang bersambung di awal. Kalau kamu tengoklah di muka surat 47 ni, dia ada tulis kat situ huruf mim. Ya, huruf mim yang berada di awal. Muka surat 47 kamu boleh nampak di situ. Ya. Kemudian nanti kita akan belajarlah seterusnya yang di tengah, yang di akhir. Tapi pada video kali ini kita belajar dulu yang berada di awal, insya-Allah. Jadi Ustaz harap kamu dapat membezakan, ya. Ustaz harap kamu dapat membezakan kalau huruf mim tunggal bentuknya begini, kalau huruf mim yang bersambung bentuknya begini. Ya, Ustaz harap kamu dah faham dan kamu boleh nampak dan kamu boleh tahu bentuk-bentuk huruf mim ini apabila dia bersambung dia ada perbezaan seperti dia tak sama seperti huruf mim yang tunggal, ya. Baik, seterusnya kita tengok huruf mim ini, ya. Huruf mim ini boleh digunakan untuk penulisan Arab dan penulisan Jawi. Sama ada huruf mim itu huruf mim tunggal ataupun huruf mim yang bersambung, boleh kita gunakan untuk menulis penulisan Arab dan penulisan Jawi, tidak ada masalah, ya. Baik, ini siapa yang lupa, siapa yang tak ingat, ni dalam video pembelajaran tahun 1 dulu Ustaz ada terangkan huruf mim ini digunakan untuk penulisan Arab boleh, tulisan Jawi. Ada huruf-huruf yang tidak boleh digunakan di dalam penulisan Arab, ya. Huruf-huruf Jawi yang tidak boleh digunakan di dalam penulisan Arab. Tapi kalau huruf mim dia boleh guna. Sama ada kamu nak tulis huruf Al-Quran, kamu nak tulis bahasa Arab, boleh guna. Kamu nak tulis tulisan Jawi pun boleh guna. Tidak ada masalah. Okey, baik. Itu daripada segi penggunaan, ya, penggunaan huruf mim. Okey. Seterusnya kita lihat peralatan menulis. Sebelum kita menulis khat, kita kena pastikan peralatan menulis dapat disediakan dengan baik. Peralatan menulis dapat disediakan dengan bagus, semua dapat disediakan dengan baik, semua tersusun elok, ya. Ada buku teks, ada buku latihan, ada pensel hot, ada ubat pensel, ada pemadam, ada pensel biasa yang siap diasah, ada pembaris, ada kertas pasir. Bagi murid-murid yang baru mengikuti video pembelajaran Ustaz, mungkin daripada sekolah lain yang nak tahu bagaimana cara memegang pensel, bagaimana cara untuk mengasah pensel hot, bagaimana cara untuk kedudukan kita menulis dan sebagainya, kamu boleh tengok di dalam channel Ustaz. Di dalam bahagian video kamu tengok persediaan sebelum menulis hot. Dekat situ ada video yang Ustaz sediakan dan Ustaz harap kamu dapat tonton supaya kamu tahu cara memegang pensel hot dengan betul, kamu tahu bagaimana nak asah, kamu tahu bagaimana nak menyediakan, bagaimana kamu nak duduk dengan betul, macam mana kita nak menghadap kertas untuk kita menulis hot, kerana menulis hot ini dia special, dia tak sama seperti kita menulis mata pelajaran yang lain, ya. Jadi Ustaz harap kamu dapat tengok di situ. Okey, jadi kita dah bersedia, Ustaz rasa semua pun dah bersedia dengan peralatan masing-masing. Okey, jom kita menulis hot di ruangan sesi yang seterusnya. Okey, baik murid-murid semua, insya-Allah kita teruskan dalam sesi penulisan. Bagaimana cara untuk menulis huruf mim yang berada di awal perkataan. Okey, baik. Boleh buka muka surat 47. Kita lihat dulu di sini. Okey, huruf mim di awal, ya. Ini adalah bentuk huruf mim yang dia tunjukkan yang berada di awal, ya. Yang ini berada di akhir. Okey, ini kita belum belajar lagi. Yang ini Ustaz akan tunjukkan di video yang akan datang. Okey, kita tengok yang pertama, kepala huruf mim dibentuk separa bulat dari kiri ke kanan. Kamu boleh nampak kat situ dia punya anak panah, dia naik kemudian dia turun. Okey, kemudian tapak huruf mim ditulis sedikit mendongak dari kanan ke kiri dan ditarik menurun ke atas garisan. Okey, baik.
Kamu boleh nampak di situ tapak huruf mim itu dia akan ditolak ke atas dan kemudian dia turun, ya. Bermakna huruf mim ini dia tidak cecah garisan. Dia mesti dia naik sikit garisan, ya. Baik, Ustaz akan tunjukkan cara dia. Okey, baik. Perkara yang pertama kita akan buat garisan, ya. Jangan lupa kita akan buat garisan. Okey, sebelum Ustaz tulis huruf mim yang bersambung ni, Ustaz nak tulis dulu huruf mim tunggal, ya. Huruf mim tunggal Ustaz nak tunjuk sekali lagi cara dia supaya kamu dapat tengok balik dan kamu ingat balik bagaimana cara untuk kita menulis huruf mim tunggal ataupun huruf mim yang tidak bersambung, ya. Baik. Ini bentuk yang pertama, ya. Ustaz tulis kat situ bentuk 1. Okey, kita akan condongkan mata pensel kita ke kanan, naikkan sedikit dan turun ke bawah. Macam tu, ya. Baik, kemudian kita akan buat dia punya tapak, ambil daripada kanan, tolak ke kiri, melengkung sedikit ke bawah. Okey, lebihkan sedikit. Lebih kurang dalam 1 titik ataupun setengah titik. Okey, kemudian ekor dia yang panjang ni seperti kita buat huruf alif dan kita tarik ke bawah. Macam tu. Okey, ni mim bentuk yang pertama, ya. Huruf mim bentuk yang pertama. Jadi kita akan buat huruf mim bentuk yang kedua. Okey, bentuk mim yang kedua. Okey. Kita akan tolak ke atas, ya. Condongkan ke mata pensel kamu ke kanan. Okey, condongkan ke kanan. Nampak kat situ. Okey. Baik, condongkan ke kanan, kemudian kita bawa dia naik dan turun. Ni turun. Okey, baik. Kemudian kita akan buat tapak dia, tolak daripada bawah ni, tolak ke atas. Sini tolak ke atas. Okey. Kemudian kita akan buat dia punya ekor. Yang ini beza, ekor yang ini dia panjang, ekor yang ini dia pendek. Okey. Dia pendek je. Okey, baik. Ini adalah bentuk huruf mim tunggal, ya. Bentuk huruf mim tunggal yang kita dah belajar pada sesi pembelajaran pada tahun 1, ya. Baik, seterusnya Ustaz akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita menulis huruf mim yang bersambung. Okey, perkara yang perlu kamu ingat sebelum kita menulis huruf mim yang bersambung. Okey. Yang ni, ya, tengok. Dia ada dua bentuk. Bentuk 1, bentuk 2. Okey, bila huruf mim yang bersambung di awal, ya, kita akan gunakan bentuk yang nombor 2 di dalam silibus pelajaran kamu. Okey, sebab Ustaz terangkan ni, Ustaz ikut pembelajaran di buku kamu, ya. Jadi bentuk yang pertama dia adalah bentuk yang ini. Kita gunakan yang ini. Dia ada 2 bentuk. Ya, dia ada dua bentuk, tetapi bentuk penyambungan yang kedua itu dia akan terangkan di dalam bentuk kalau ikut dalam buku kamu ni, dia akan terangkan di muka surat 48. Itu nanti Ustaz akan masuk kepada huruf mim yang di tengah. Ustaz akan tunjukkan cara huruf mim yang bersambung di awal, bentuk yang kedua, ya. Tapi yang pertama ini Ustaz nak tunjukkan yang ini dulu, ya. Ustaz ikut dalam buku kamu ni, dalam silibus kamu, huruf mim yang di awal, ya. Ditunjuk bentuk yang ini. Jadi kita belajar bentuk yang inilah, ya. Baik. Seterusnya yang perlu kita ingat, ya, yang perlu kita tahu bila kita nak menyambung, yang ini kita akan buang. Ekor dia ni kita dah tak guna dah. Kita akan ambil dia punya kepala. Kepala dia saja kita ambil, ekor dia kita kena buang. Ekor dia kita kena buang. Okey, baik. Cara dia macam mana? Okey. Kalau huruf mim yang berada di yang bersambung, kita kena naikkan sikit, ya. Kita kena naikkan sikit supaya dia berada di atas garisan dia. Kalau kamu tengok di muka surat 47 tu, di bahagian nombor 2, tapak huruf mim ditulis sedikit mendongak dari kanan ke kiri dan ditarik menurun ke atas garisan. Maknanya ditarik menurun, maknanya bila kita tarik dan kita turun baru dia kena garisan, ya. Baik. Kita akan mulakan di sini. Kita bawa dia naik, kemudian kita turun, kemudian kita naik, mendongakkan dia. Yang dikata tadi dongak kan, naikkan sini, nampak kepala huruf mim. Kemudian kita akan
sambungkan dengan huruf yang lain. Yang ini kita akan tarik ke bawah. Nampak? Contohnya Ustaz nak sambung dengan perkataan Maliki kan. Ni kita akan sambung dan kita akan bawa dia naik. Ni kita nak naik huruf baru. Ini huruf mim. Mim yang bersambung. Jadi kat sini kamu dapat lihat, dan kamu dapat tengok di sini dia ada ruang, ya. Dia ada ruang kat sini. Dia macam tu. Okey, pastikan dia ada ruang, ya. Dia ada ruang mendongak sedikit. Dia bukan kita tulis dia macam contoh ini garisan. Kamu buat macam ni, dia cecah garisan dan kemudian dia macam ni. Yang ini dia kurang tepat dan dia tak betul. Ya, jadi mesti dinaikkan sedikit. Jadi cara dia kita akan naikkan, kita akan mula dengan garisan yang nombor 3, ataupun kita mula dengan garisan nombor 4 supaya dia lebih tinggi sedikit. Okey, ni contoh ni garisan nombor 4, ustaz naikkan, ya, naik, tolak. Okey, naik, tolak, turun. Macam tu. Okey, sekali lagi. Condong mata pensil kamu, okey, condongkan ke kanan. Nampak? Macam ni. Naik, turun. Naik, turun, kemudian tutup. Ni tutup ni kena menghala ke kiri. Atas. Okey, tengok. 1 2 dan kemudian 3. Itu cara dia. Okey, kemudian kita akan buat dia punya sambungan, ya. Ekor dia ni kita akan jadikan sambungan kepada huruf yang lain. Okey, contohnya di sini ustaz buat. Naik, turun. Okey, naik, turun. Kemudian tutup. Tutup kat sini. Nampak? Okey, yang ini yang kita akan sambung. Ni turunkan dia. Yang ini yang kena garisan, ya. Yang ini dia tidak kena, yang ini tak kena garisan, yang ini dia kena garisan. Ustaz harap kamu dapat faham kat situ konsep dia. Yang ini yang kena garisan dan kita akan sambung terus kepada huruf yang lain. Itu huruf mim yang berada di awal. Jadi daripada segi penilaian, jika kamu buat huruf mim tu, kepala huruf mim tu dia kena garisan yang kat bawah ni dia sama, ya. Kepala huruf mim dengan dia punya ekor ni sama. Ni kan sama kan, nampak? Sama. Dia tidak naik ataupun dia tidak ditinggikan sedikit. Yang ini dia akan salah ataupun dia tak betul lah. Mungkin kalau dalam peperiksaan akan ada pengurangan markah, tetapi bentuk sambungan dia betul, ya. Sambungan dia betul macam ni. Tetapi daripada segi kaedah dia, ketepatan dia, dia kurang lah. Sebab dia kena tinggikan sedikit, ya. Baik. Okey, mari kita tengok macam mana kita nak tulis huruf mim yang bersambung di awal dan kita gabungkan dengan beberapa perkataan. Okey, contohnya dekat sini ustaz nak tulis perkataan Maliki. Kamu boleh tengok dekat dalam buku kamu, muka surat 47. Okey, ustaz buat garisan dulu. Okey, garisan utama pada bahagian nombor 5. Okey. Okey, di situ kita tengok. Okey, ustaz akan tunjukkan cara untuk menulis perkataan Maliki. Okey, baik. Okey, huruf mim yang berada di awal, kita akan mula di sini, ya. Di garisan nombor 4, nampak? Garisan nombor 4. Kita akan mula berada di sini, dia kena naikkan sikit, ya. Kalau kamu mula di garisan nombor 5, dia akan sama dengan garisan mendatar tu. Jadi dia tak akan dapat yang dia menjongkit tu. Yang tinggi tu kamu tak akan dapat. Jadi kamu kena naikkan sikit di garisan nombor 4. Okey, naikkan. Turun. Ya, turun, nampak? Kemudian kita akan tutup. Dongakkan dia. Mengalah ke kiri dan ke atas. Naik. Kemudian yang ni kita akan turun. Kita bawa dia turun. Dan kemudian kita akan sambungkan dengan
huruf apa tu? Lam. Ya, huruf lam. Ingat, huruf lam adalah huruf yang menegak. Bila huruf lam ini konsepnya adalah dia mesti menegak dan dia mesti nipis sikit. Dia mesti nipis. Okey, contoh Ustaz buat huruf lam dan dia mesti condong ke kiri. Nipis dan condong ke kiri. Ni contoh Ustaz buat condong dia ke kiri. Tengok. Maliki lam, naik dia sampai atas sini. Okey, berhenti. Nampak? Ni condong ke kiri ya. Kemudian kita akan tarik. Okey, kemudian kita akan buat huruf lam ya. Lam untuk bersambung dengan huruf kaf pula. Ni bab pelajaran huruf lam ni nanti kita akan belajar penyambungan dia. Yang ini kamu boleh tunjuk, kamu boleh tengoklah di sini cara Ustaz tulis. Okey, ni huruf lam ya. Mim dia naik atas dan kemudian sambung dengan huruf lam ya. Dan di sini kita akan sambung dengan huruf apa pula? Kita akan sambung dengan huruf kaf. Kalau kamu tengok dekat situ huruf kaf itu dia buat panjang. Macam mana agaknya nak buat panjang tu? Macam susah tu. Tapi tak apa, kita cuba. Jom kita tengok macam mana cara nak buat dia. Okey, Ustaz gunakan warna hijau. Okey, untuk penyambungan huruf kaf kita kena ambil daripada sini ya. Nampak di bahagian sini. Nampak di bahagian sini, bukan kita sambung kat sini ya. Jadi kita akan ambil balik daripada atas. Ambil balik daripada atas dan kita akan turun ya. Kat sini kita akan turun, nampak? Turun dan dia naik balik kat sini. Dia macam tu. Nampak tak dia punya titik-titik yang Ustaz buat ni? Dia akan naik kat situ. Okey, baik. Jadi sekarang ni Ustaz buat daripada sini. Okey. Dan akhirnya dia tajam ya. Okey, nampak kat situ. Baik, kemudian huruf kaf kecil kita tulislah di bahagian tengah-tengah dia. Huruf kaf kecil. Nampak macam tu. Okey, ini perkataan Maliki. Tapi kalau kamu nak buat pendek pun boleh, tidak ada masalah. Ini yang dalam contoh dia tulis panjang. Ya, kamu boleh buat pendek. Contoh Ustaz buat tulisan Maliki, kaf tu kita buat pendek. Turun. Okey, yang ini kita akan naikkan dia, nipis, condong ke kiri. Okey, kemudian kita akan buat huruf lam. Huruf lam. Baik, kemudian kita akan masuk kepada huruf kaf. Tadi kita nak buat huruf kaf yang pendek. Kita tak nak buat yang panjang. Yang pendek pun boleh. Kita ambil daripada atas, tarik bawah, turun pelan-pelan. Okay, dan kita pusingkan bentuk huruf kaf kecil. Ini kaf yang pendek lah. Ini kita buat huruf kaf kecil. Baik. Jadi kat situ Ustaz rasa kamu nampak beza dia. Kamu boleh buat huruf kaf yang panjang. Kalau suka buat huruf kaf panjang pun boleh, nak buat yang pendek pun boleh, tidak ada masalah. Okey, baik. Itu contoh huruf mim yang berada di awal. Jadi apa yang perlu kamu perhatikan di sini, yang perlu kamu faham, iaitu huruf mim ini dia bentuknya mesti naik sedikit. Mesti ada ruang sedikit kat sini. Dia jangan kamu buat macam ni. Kalau macam ni kan nampak ni ada beza kan. Ini dengan ini kamu perhatikan. Ni lebih tinggi sikit, yang ini dia betul-betul di separa garisan ya. Jadi yang ini dia tidak tepat ya. Yang ini tidak tepat dan dia tidak betul. Jadi kamu kena buat cara dia, kena tinggikan sedikit dan dia ada ruang di bahagian atas garisan ini ya. Kemudian baru kita yang cecah garisan tu yang bahagian dia punya ekor dia. Ekor dia yang ini ya. Kepala dia tidak cecah garisan. Okey. Kemudian kita tengok huruf perkataan yang seterusnya, mim, to dengan ra. Bagaimana kita nak sambung mim dengan
dengan to. Bagaimana kita nak sambung huruf mim dengan to. Kepala dia sama, ya, kepala dia sama. Baik, ustaz akan buat garisan dulu. Okey, baik, huruf mim bersambung dengan huruf to, ya. Kalau kamu lihat di sini, kita tengok dululah buku teks ni. Okey, kita tengok dulu buku teks. Okey, di sini ustaz buat satu garisan. Ni ustaz nak bagi kamu faham ni konsep huruf mim ni, dia bersambung di awal, ya. Ini konsep dia. Okey, kamu tengok, perhatikan betul-betul, ya. Ustaz buat satu garisan di sini. Kamu nampak tak kat situ huruf mim itu dia terjongkit sedikit ke atas, ya. Dia terjongkit sedikit ke atas, nampak? Dia bukan berada di bawah, dia bukan berada betul-betul di atas garisan, tak. Ya, dia terjongkit sedikit daripada garisan utama ni, ya. Jadi kat sini dia seperti ada ruang bola kecil kat sini, kita boleh masuk. Dan dia punya kecondongan dia begini. Sama juga dengan Maliki tadi tu yang kita tulis, ya, yang baru ustaz tulis tadi tu. Nampak? Okey, kat situ dia ada ruang, ya. Jadi ustaz harap kamu faham konsep huruf mim yang berada di bersambung, yang berada di awal ni. Okey, baik. Sekarang kita tengok bagaimana cara untuk kita sambung huruf mim bersambung dengan huruf to. Okey. Huruf mim kita akan buat dulu huruf mim seperti yang mana yang ustaz tunjukkan tadi. Kita kena buat dia jongkit ke atas sedikit, ya. Kalau kita mula daripada garisan nombor 5, dia akan sama, dia akan jadi sama di atas paras garisan tu. Jadi kita kena tinggikan sikit, ya. Jadi ustaz mula dengan garisan nombor 4, ustaz akan tolakkan ke atas, tolak, turun. Okey, tolak, turun, kemudian naikkan. Naikkan ke kiri. Dalam istilah dia tadi mendongak ke kiri, kan. Condongkan, naikkan sedikit ke atas. Kemudian yang ini kita akan bawa dia turun, ya. Kita akan bawa dia turun. Yang ini yang kena garisan, nampak? Yang ini dia kena garisan. Manakala huruf mim itu dia tidak kena garisan. Kenapa dia tak kena garisan? Sebab ustaz buat dia tinggi sikit. Ustaz buat kat bahagian nombor 4. Ustaz mula kat bahagian nombor 4, naik ke nombor 3, turun nombor 4 balik. Lepas tu tutup, baru kita turun, ya. Maknanya garisan bahagian nombor 5 ni untuk dia punya ekor. Jadi kamu perhati kat situ betul-betul, ya. Baik. Kemudian kita akan sambung buat huruf to. Bagaimana kita nak buat huruf to? Okey, dekat sini kita akan sambung buat huruf to. Kita ambil jarak sikitlah, ya. Kita kena ambil jarak sikit, lebih kurang di sini. Lebih kurang di sini, dan kita akan naik. Ni ustaz buat garisan titik-titik dulu supaya kamu nampak, naik dan turun. Dan kemudian kita akan sambung di sini. Macam tu. Okey, nampak? Baik. Sekarang ustaz sambungkan. Okey, tengok, condongkan mata pensil kamu supaya dia dapat nipis, condong ke kanan, ya. Condong ke kanan, nampak? Pensil ini kalau tengah, ya. Kalau dia tegak, ini kalau dia condong ke kanan, tengok. Kenapa ustaz condongkan ke kanan? Sebab kita nak dapatkan garisan yang nipis. Garisan yang nipis ni, ya. Ni garisan nipis, kemudian yang ini dia tebal, kemudian yang ini ditebal balik, ya. Ni turun je, turun terus, dan dia akan menutupi bahagian sambungan ini, ya. Dia akan menutupi bahagian sambungan ini, dan kemudian kita akan sambung dengan huruf apa? Huruf ra. Ingat lagi tak sambungan huruf ra? Kalau dia datang daripada bentuk yang pendek, huruf mendatar yang pendek, jadi dia kena pendek. Kalau dia datang daripada mendatar yang panjang, yang ditarik panjang, jadi dia kena buat panjang. Siapa yang tak ingat tu boleh tengok balik video ustaz, baik. Jadi kita tengok, tarik sikit. Ni yang ustaz kata tadi, tarik sikit, dan kita buat huruf ra. Huruf ra. Macam tu. Okey, jadi apa yang tertinggal dekat sini? Tiang huruf to. Okey, kita akan buat tiang huruf to dan kepala huruf to. Okey, kat sini kita buat atas sikit. Tarik bawah. Macam tu. Nampak? Okey, jadi mim, to dengan ra, ya. Jadi dekat sini konsep dia ni yang pertama, dia mesti menjongkit. Dia ada ruang dekat situ.
dia mesti tinggi sedikit daripada paras garisan utama, ya. Kemudian untuk sambung huruf ta ni kamu kena anjakkan sikit, kamu kena buat anggaran kat sini lebih kurang 1 titik, dia punya apa tu, dia punya jarak dia 1 titik, kemudian kamu naikkan dan kemudian kamu turun, dan dia mesti bersambung dengan huruf mim. Dia mesti dapat bersambung dengan huruf mim. Baik, kemudian kita tengok perkataan seterusnya, mim ta ya. Okey, kalau kamu tengok di sini, huruf mim ini dia lebih tinggi sedikit. Ini lebih mencabar sikit sebenarnya. Okey, tapi tak apa, kita cuba buat. Jangan risau, Ustaz akan tunjukkan cara dia. Okey. Ya, huruf ya ini dia berada di mangkuk huruf ya ini dia mesti berada di bawah garisan. Manakala yang berada di atas ini dia punya huruf-huruf yang selain daripada huruf ya lah. Kalau kamu tengok di sini, mim dia ni lebih tinggi. Ya, kalau kamu tengok di sini, mim dia lebih, yang ni rendah sikit, yang ini dia lebih tinggi, dan kemudian baru dia sambung dengan huruf ya. Jadi bermaksud di dalam penulisan kamu, huruf mim ini kamu buat lebih tinggi supaya huruf ya ini dia jatuh di bawah garisan. Itu konsep dia macam tu. Ya, jadi macam mana cara nak buat tu? Jom kita tengok. Okey. Okey, Ustaz akan mulakan huruf mim ini di bahagian nombor Ustaz akan mulakan di bahagian nombor 2. Tingginya Ustaz memang dia tinggi sikit. Sebab huruf ya tu kita nak jatuhkan dia dekat bawah, betul-betul di bawah garisan. Jadi Ustaz akan mulakan dengan nombor 2. Ya, garisan nombor 2. Ustaz akan tolak, nampak? Ni garisan nombor 2 ya. Garisan nombor 2. Kalau tadi tu kita letak garisan nombor 3 kan. Mim tadi tu nombor 3, yang ini kita naikkan sikit. Kena naikkan sikit, naik turun, kemudian tutup. Naik turun tutup. Kamu nampak tak beza dia? Yang ini dia rendah sikit, yang ni dia tinggi sikit. Sebab apa? Sebab kita mula dengan bahagian nombor 2. Yang ini dia mula dengan nombor 3. Ya, Ustaz mula dengan bahagian nombor 2. Tolak ke atas, turun dan tutup. Ya. Baik, kemudian kita akan masuk kepada ekor huruf mim. Macam ni kita nak buat ekor huruf mim. Kita tolak ke bawah. Tolak ke bawah dan naikkan sikit. Ini baru huruf mim. Kemudian kita akan masuk kepada huruf apa? Huruf yang kedua, iaitu huruf ta. Ya, huruf ta. Ini rumah untuk huruf ta. Okey, Ustaz buat rumah untuk huruf ta. Nampak? Ini huruf ta ya, ini bukan huruf ya. Ini belum lagi huruf ya, ini baru rumah huruf ta. Kamu jangan keliru. Ya, kamu jangan keliru, yang ini baru baru huruf ta. Ya, ini huruf ta, jadi Ustaz buat dia punya titik. Okey, kemudian kita akan buat huruf ya. Ini baru huruf ya. Okey. Kita akan buat huruf ya. Nampak di sini. Ni dia punya ekor dia ni, dia punya ekor pula, dia punya mangkuk dia. Mangkuk huruf ya ni dia mesti berada di bawah garisan. Jadi Ustaz buat di bawah garisan. Dan kemudian kita pusingkan membentuk ekor huruf ya. Macam tu. Nampak? Jadi konsep ini dia sebenarnya dia bertingkat. Dia istilahnya istilah bertingkat, ya. Yang ini huruf mim ini dia tingkat 1. Dia kepala dia, ya. Yang ini bahagian yang ini dia tingkat 2. Yang ini dia tingkat 3. Dia ada 3 tingkat. Kalau yang ini tadi ni dia 2 tingkat, ya. Yang ini 1, yang ini 2. Yang ini, kalau yang ini bentuk yang ini dia lebih tinggi sikit. Jadi kat sini kamu belajar sesuatu pada hari ini. Penyambungan untuk huruf mim bersambung dengan huruf yang akan berakhir dengan huruf ya ini dia perlu ditinggikan sedikit, ya. Dekat situ. Okey, baik, Ustaz rasa kamu boleh nampak dan kamu boleh faham. Dan kita akan buat latihan, ya, untuk 3 bentuk penyambungan ini, kerana 3 bentuk penyambungan ini yang memang amat penting, supaya kamu faham bentuk penyambungan yang betul, ya. Jadi jangan buat huruf mim ini, mim ta ya ni, dia kalau kamu mula contoh kamu mula di sini, ya, kamu mula di sini mim ta ya, kamu mula begini, dia akan jatuh. Nampak?
Yang ini tak betul. Walaupun tulisan kamu cantik, tetapi kedudukan bentuk huruf itu yang berada di garisan ini dia tidak tepat, ya, dia tidak betul, dan dia akan ada masalah pemarkahan dekat situlah nanti, ya. Jadi pastikan huruf mim ini kamu faham, ya, kamu faham bentuk dia. Kamu faham bentuk dia dan kamu faham kedudukan. Yang pertama faham bentuk. Ini bentuk dia. Ya, ini bentuk dia. Yang kedua kedudukan. Kedudukan dia, apa maksud kedudukan? Bermaksud huruf mim itu mesti lebih tinggi sedikit daripada garisan asal, garisan utama, dan apabila huruf mim itu dia bersambung dengan ada huruf ya begini, dia lebih tinggi lagi, ya. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan huruf ya yang berada di bawah garisan. Kalau macam ni huruf ra ni tak susah. Ya, sebab huruf ra ini dia ekor badan dan ekornya berada di bawah garisan kat sini, dan huruf ta ni pun dia mendata. Tetapi kalau huruf ta ini, huruf ta ni nampak? Kat sini kan. Dia satu garisan yang lain, ya, satu bentuk penyambungan di peringkat level yang lain, dan huruf ya ini dia mesti berada di tingkat yang bawah. Yang ini berada di tingkat atas, yang ini dia berada di tingkat yang bawah. Dia bertingkat. Jadi bila ada penyambungan yang bertingkat ni, kita perlu berhati-hatilah supaya kita tak tersalah tulis dan dia mencacatkan tulisan nanti, ya. Baik. Okey. Ini adalah penerangan berkaitan dengan huruf mim yang bersambung di awal, ya. Ustaz harapkan kamu faham dan kamu dapat buat dengan baik nanti dalam sesi latihan, ya, insya-Allah. Okey, seterusnya kita akan sambung lagi pembelajaran kita. Ustaz akan tunjukkan bagaimana menulis menggunakan pensel hot, dan seterusnya kita akan membuat latihan di dalam buku latihan, insya-Allah. Okey, murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita teruskan dan kita masuk kepada sesi latihan. Okey, sebelum kita menulis untuk sesi latihan ini, yang penting yang biasa Ustaz ingatkan, kita akan buat garisan. Okey, untuk latihan huruf mim yang berada di awal ini, Ustaz nak kamu buat 3 garisan. Tarik daripada atas ke bawah. Okey, garisan ruangan pertama, ruangan kedua dan ruangan yang ketiga. Okey, baik. Selepas buat 3 bahagian ruangan ini, perkara kedua iaitu Ustaz nak kamu buat garisan di bahagian nombor 5. Pastikan buat garisan di bahagian nombor 5. Okey. Ada latihan yang dihantar kepada Ustaz tidak membuat garisan. Jadi Ustaz harap selepas ini kamu buat garisan dengan baik, ya. Gunakan pembaris, buat garisan dengan kemas. Ini perkara yang Ustaz tengok dulu, dan ini termasuk dalam penilaian pemarkahan yang Ustaz akan bagi kepada kamu, ya, garisan. Kalau tak buat garisan buat tak bagus, garisan buat tak guna pembaris, itu mungkin akan mengurangkan sedikit pemarkahan kamu, ya. Jadi Ustaz harap kamu ambil perhatian berkenaan dengan garisan. Okey. Pastikan buat dengan betul. Okey, perkataan pertama yang perlu kamu buat iaitu perkataan maliki, ya. Mim lam kaf. Buka surat 47 yang tadi Ustaz tunjukkan. Okey, mim lam kaf. Okey, kita akan buat di bahagian nombor 4, ya. Di bahagian nombor 4 kita akan mula di situ. Okey, condongkan pensel kamu ke kanan. Okey, naik, turun. Okey, jadi kat sini dia bahagian dia nipis, yang ini dia tebal, ya. Baik, kemudian tutup. Kemudian kita akan turun buat dia punya ekor huruf mim, ya. Baik, kemudian nampak dia akan terjongkit sedikit dengan garisan, ya. Baik, kemudian kita akan naik buat huruf lam. Yang ini dia kena nipis dan dia mesti condong sedikit ke kiri. Nampak? Okey, baik. Kemudian tarik balik daripada atas ke bawah, pelan-pelan, tenang. Okey, kemudian buat huruf lam. Sambungkan huruf lam, naik balik, condong ke kiri, mesti sama. Cuba buat dia punya tiang dia, tiang 1, tiang 2 ni kita cuba buat sama.
Okey, dekat sini huruf kaf. Huruf kaf ni dia ada panjang, ada pendek. Jadi terpulang kepada kamu, kamu nak buat yang mana. Ya, kamu nak buat yang pendek boleh, nak buat yang panjang pun boleh. Tapi dekat sini ustaz nak buat yang panjang. Kita bagi cabaran sikitlah, ya. Okey, dia susah sikit yang panjang ni, tapi ustaz yakin kamu boleh buat dengan baik. Okey, tarik daripada atas. Okey, turun. Berhenti di sini, nampak ya? Berhenti di garisan nombor 4 ni. Dan kita akan buat huruf kaf panjang. Tolak ke bawah, turun. Turun. Tegakkan mata pensil di sini dan kemudian kita pusing. Tolak dia ke kiri. Nampak? Naikkan sedikit ya. Dia kena jongkitkan sedikit ke kiri. Dan hujung dia ni kita boleh lukis. Bagi dia tajam. Nampak bentuk tajam dia. Okey. Baik, kemudian huruf kaf kecil. Kita buat dia berada di tengah. Kalau kamu rasa susah untuk huruf kaf panjang ni, kamu boleh buat huruf kaf yang pendek, ya. Tak ada masalah. Ustaz terimalah, mana yang nak buat dua-dua pun boleh. Kat sini kamu bahagian ni kamu buat huruf kaf panjang, sini pendek, panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek pun tak ada masalah, boleh. Ya, ustaz terima, tak ada masalah, insya-Allah. Baik, kemudian yang kedua perkataan mim to dengan ra. Mim to dengan ra. Mim to dengan ra sama juga, kita mula dengan garisan nombor 4. Serongkan pensil kamu ke arah kanan supaya kita dapat di bahagian tepi dia yang nipis tu. Kemudian turun dan dia akan tebal, ya, tebal. Tutup. Buat tutup. Okay, kemudian kita akan tarik, jadikan dia punya ekor dia nak sambung dengan huruf to. Macam ustaz cakap tadi, huruf to ni kalau kamu rasa susah, kamu nak agak, kamu boleh lukis dulu. Contoh kat sini ustaz tunjuk cara dia. Dan ni ustaz guna pensel biasa, ustaz lukis dulu huruf to, nampak? Ustaz lukis. Kemudian ustaz sambung. Macam tu, nampak? Kemudian baru kita guna pensel hot. Ya, kita guna pensel hot, tolak ke atas. Turun. Tapi yang ini tebal, kemudian yang ini dia tebal balik, dia akan tutup sambungan huruf mim tu. Okey, kemudian kita akan buat dia punya tiang dia. Tiang dia kena tinggi sikit, tak apa, dia terlebih sikit tu tak apa. Baik. Kemudian kita akan buat huruf ra. Huruf ra. Kita kena ingat huruf ra ni dia punya hujung dia, ya, hujung dia nipis. Kena lukis hujung dia tu, sebab hujung dia tu dia kena lukis untuk dapatkan garisan yang nipis tu. Okey, mim to dengan ra. Okey, baik. Kemudian perkataan yang ketiga yang perlu kamu tulis iaitu perkataan mim tah ya. Okey, macam tadi ustaz ingatkan, ustaz tunjuk dia perlu ditinggikan, ya. Jadi kita akan mula di garisan nombor 2 ni. Ustaz naikkan, turun, tutup. Kamu nampak kat sini pun dia ada beza kan, yang ni rendah, yang ni tinggi. Okay, kita turun, ekor huruf mim naik semula. Kita nak sambung dengan huruf apa? Kita nak sambung dengan huruf ya, huruf ta. Turun. Bawa dia turun kat sini. Okay, kemudian kita buat titik dia. Ingat, kalau buat titik kena selang satu baris. Nampak badan huruf ta, selang titik, ya. Baik, kemudian kita akan sambung buat huruf ya. Okey, tutup. Macam tu. Pastikan huruf ya ni kamu dapat dia bawah garisan. Ya, di bawah garisan. Bukan dia jadi dia di atas garisan, ataupun bukan semuanya berada di bawah garisan, ya. Cuba kamu dapatkan. Kamu kena berlatih lah, ya. Kena berlatih, tengok macam mana cara ustaz buat, dan kamu cuba buat, ya. InsyaAllah. Baik, ini adalah 3 perkataan yang ustaz nak kamu buat dan kamu siapkan. Bagi murid-murid yang dah siap ataupun murid yang dah berjaya buat, dah puas hati dengan tulisan masing-masing, boleh ambil gambar, scan dan sebagainya, boleh muat naik di Google Classroom untuk ustaz nilai, ya. Bagi murid-murid yang bukan daripada Siraj Abdullah Ibnu Mas'ud yang mungkin menonton video pembelajaran ini, bolehlah bertanyakan kepada guru masing-masing bagaimana cara penghantaran, bagaimana cara untuk membuat latihan dan sebagainya, ya. Mungkin
guru kamu ada latihan yang berbeza dengan apa yang ustaz bagi. Cuma apa yang ustaz harapkan, kamu dapat menonton video pembelajaran ini sedikit sebanyak dapat membantu kamu, ya, dapat membantu ibu bapa yang berada di rumah, dapat membantu guru-guru semua, ya, insya-Allah. Baik, insya-Allah ini sahaja pembelajaran kita pada tajuk pelajaran 6, perkataan bersambung pada huruf bersegi, huruf mim yang berada di awal. InsyaAllah kita akan bersambung lagi di pelajaran 6 ini, iaitu perkataan bersambung pada huruf yang bersegi, huruf mim yang berada di tengah, ya. Huruf mim yang berada di tengah, yang ini berada di awal. Yang berada di tengah dia lebih mencabar. Jadi macam mana cabaran dia tu, nanti ustaz akan tunjukkan dan ustaz akan kongsikan kepada kamu bagaimana kita nak menulis huruf mim yang berada di tengah. Okey, siapkan dulu latihan ni. Selamat berlatih dan semoga berjaya, dan ustaz doakan semoga semua murid-murid yang menonton video pembelajaran ini, ibu bapa, guru-guru, semuanya berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terpelihara daripada COVID-19, ya. Sama kita, jangan lupa murid-murid semua hadiahkan surah Al-Fatihah kepada guru-guru kita dan bapa kita setiap hari, dan jangan lupa berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.